Tiada sebarang halangan bagi pemasangan kabel elektrik bawah tanah di kawasan perumahan bagi tujuan keselamatan ketika bencana berlaku. Namun jelas timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Mahathir Khalid kepada Sidang Dewan Negara hari ini, ia bergantung kepada jarak antara rumah ke rumah serta jumlah peruntukan. Elektrik yang di kawasan-kawasan perumahan, sama ada di tiang elektrik ataupun dibuat di dalam tanah. Sebenarnya untuk tujuan kawasan perumahan ini, ada setengah-setengah kawasan perumahan sememangnya kalau kita tengok di gated community, kebanyakan di gated community ini dia pasang di dalam tanah sebab dia tak ada kabel wire elektrik tu di atas. Tapi kalau untuk pada jarak yang jauh, maksudnya penyambungan kawasan taman itu mereka buat di atas tiang. Berhubung persediaan menghadapi bencana besar terutama banjir pula, Datuk Seri Mahathir berkata masyarakat tidak perlu khawatir sekiranya bekalan elektrik tidak mencukupi. Ini kerana penggunaan set penjana akan dibekalkan tenaga nasional berhad bagi tujuan bekalan elektrik tambahan kepada hospital dan klinik rawatan serta beberapa kawasan terjejas banjir. Pihaknya juga akan melipat gandakan penambahbaikan persediaan menghadapi kemungkinan bencana besar pada tahun ini. Sebanyak 113 produk kesihatan bernilai 2.48 juta ringgit dirampas tahun lepas kerana tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan atau merupakan produk bercampur racun. Dan rampasan itu dibuat setelah 127 premis diperiksa. 108 operasi serbuan dijalankan ke atas premis jualan langsung yang didapati melanggar akta yang dikuatkuasakan bahagian penguatkuasa farmasi Kementerian Kesihatan. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya, jumlah rampasan itu meningkat berbanding pada tahun sebelumnya yang hanya merekodkan 43 produk kesihatan bernilai 1.81 juta ringgit. Empat kes kesalahan yang melibatkan syarikat jualan langsung telah didakwa di mahkamah. Individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Jualan Dadah 1992 boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, atau kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Jualan Dadah 1952 boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama. Manakala denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Dewan Negara juga diberitahu isu pertikaian Laut Cina Selatan yang menjadi tumpuan sidang kemuncak ASEAN ke-28 harus diselesaikan secara aman dan diplomatik. Ia bagi memelihara hubungan sedia terjalin antara negara anggota ASEAN dan China. China dilapor sedang menjalankan kerja menebus guna tanah di kawasan perairan yang menjadi pertikaian 6 negara termasuk Malaysia. Senator Datuk Muhammad Salim Sharif menekankan perlunya dialog yang positif dan berterusan antara ASEAN dan China dilaksana bagi mengekalkan keamanan, keselamatan dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Ekonomi besar negara yang banyak menyumbangkan pada ekonomi. Jadi langkah kerajaan di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkukuhkan lagi hubungan ini amat memberi makna kepada hubungan ASEAN, khususnya kepada negara kita. Sengketa kawasan Laut Cina Selatan menjadi pertikaian 6 pihak iaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei.